bertemu di bawah pada pertandingan ini. Dan bagi pemirsa nanti terima kasih atas karya Ustaz Pulang kita pada ini. Kalau pada kami mengerjakan hasil sikit tak ada jawan. jadi terima kasih Ustaz Mungkin terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudah hadir ke pulang kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian sokongan tuan-tuan kepada bangsa bagi. Jadi masa-masa lagi saya minta saya bagi Ustaz untuk menggunakan pulang kita pada depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita minum air je. Yang saya hormati lagi saya kasihi staf kepimpinan Masjid Barisan Teluk Kemang, Tuan Pengurusi, Tuan Penasihat, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid serta tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Allah ini. Bagi kita menuntut ilmu, mudah-mudahan dengan serba sedikit usaha kita ini mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Jadi alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Asy-Syafi'i, yang di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan berkenaan mandi sunat. Maknanya perkara apabila kita mandi, maknanya kita dapat pahala, tetapi dia tidak merosakkan ibadah kita. Macam mandi sunat hari Jumaat, mandi sunat hari raya dan sebagainya. Maknanya kalau kita nak pergi menunaikan salat Jumaat sebagai contohnya, kita disunatkan untuk mandi, tetapi dengan syarat kita mestilah dengan niat. Maknanya kalau tak ada niat, maknanya tak dapat pahala. Maknanya hukum mandi dekat situ cuma harus sahaja. Tetapi kalau niat untuk mandi sunat hari Jumaat, maka kita dapat pahala. Jadi kita telah selesai membincangkan tu. InsyaAllah kita masuk pula berkenaan dengan cara mandi. Cara mandi ni senang, yang wajib tu senang. Tetapi kalau nak mengamalkan yang sunat itu yang payah. Kadang-kadang ada orang lupa macam mana nak buat, ataupun tak tahu macam mana nak buat. Sedangkan itu boleh memperolehi pahala. Tetapi kalau kita nak buat ibadah itu sah kalau kita membuat yang wajib sahaja. Sebab itu dekat kitab ini dia membincangkan cara mandi yang wajib dan juga cara mandi yang sunat. Maknanya mandi ada dua cara, iaitu cara mandi yang wajib dan juga cara mandi yang sunat. Maknanya yang wajib ini adalah yang paling asas. Maknanya kalau tiada yang wajib ini, maka tidak sahlah mandi tersebut. Bila mandi tak sah, solat pun tak sah. Jadi kita bincangkan pula cara mandi yang wajib. Cara mandi yang wajib ini
ada dua perkara yang berkaitan dengannya yang disebut dalam ilmu fiqh sebagai fardu mandi. Jadi mandi ni juga ada rukunnya. Dalam kitab ini mengatakan ada dua rukun mandi wajib. Dua rukun mandi wajib. Dalam kitab fiqh yang lain ada menyebut 3 rukun mandi wajib. Jadi dekat sini ada dua, iaitu yang pertama sekali dia mengatakan apabila kita nak mandi wajib, pertama sekali berniat ketika mula mandi, iaitu ketika air mengenai badan. Maknanya kalau air dah sampai ke kepala, barulah diniatkan. Maknanya kalau masuk pintu tandas baru niat mandi wajib, sah ke tidak mandi itu? Tidak sah. Kerana air itu sampai ke bahagian anggota badan tu. Dan anggota badan tu dekat mana? Adakah dekat kepala sahaja? Tidak. Mana-mana bahagian pun boleh. Maknanya kalau tangan, kita nak mulakan tangan, lepas tu kita niat, boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau kita dah mandi dekat kepala, kita dah basahkan kepala contohnya, tetapi kita lupa nak niat, kita teringat time kita dah basuh bahu contohnya. Jadi macam mana kita nak buat? Kita perlu niat dan juga basuh balik dekat kepala kita tu. Maknanya ganti balik lah. Sebab apa? First tu tak ada niat. Maknanya dah sampai bahu niat, dah lepas tu baru basuh kepala tu balik. Mana cover balik yang tadi tu, yang tak diniatkan tadi tu. Jadi itu adalah maksud ketika mula mandi, iaitu air ketika mengenai badan. Time tu kita berniat, tak kisahlah mana-mana bahagian badan, ia disunatkan kita berniat. Jadi hal ini berdasarkan hadis. Semua ni kita tahu hadis ni, innamal a'malu binniyat. Maksudnya sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Maknanya kalau bab wudu, niat pun sama dalil dia. Solat pun, niat solat pun, inilah dalil dia. Tak dari. Jadi sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Maknanya dia adalah serasi ataupun selari. Maknanya apabila kita nak buat ibadat tu, time tu juga kita niat. Kalau sebelum tu kita niat, maknanya tak boleh menurut mazhab Syafi'i. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi cara berniat adalah ingat di dalam hati. Maknanya kalau lafaz tu wajib ke sunat? Sunat. Maknanya kalau lafaz, contoh nawaitu raf'al adasi akbari an jamil badani lillahi ta'ala, contohnya, itu sunat ke wajib? Sunat. Kalau kita lafazkan. Tetapi yang wajibnya di mana? Di dalam hati. Maknanya ingat di dalam hati, sahaja aku mandi wajib. Itu pun dah memadai. Kerana Allah Ta'ala kalau tak ada pun tak mengapa. Sahaja aku mandi wajib, atau sahaja aku mengangkat hadas, nawaitu rafal adasi akbari, nawaitul ghusl wajib, contohnya kan. Atau sahaja aku mandi untuk membolehkan solat, atau sahaja aku mandi untuk membolehkan sebarang ibadat yang perlu mandi. Jadi itu adalah contoh-contoh lafaz. Jadi kalau kita niat di dalam hati ni bahasa Melayu boleh tak? Jawapan dia adalah boleh. Tak ada masalah kalau nak niat bahasa Melayu, bahasa yang mudah kita fahami. Tetapi kalau kita tengok dekat niat ini, yang diberi contoh di dalam kitab ini, adakah orang yang normal ataupun orang yang kurang normal? Contohnya ada penyakit ni. Penyakit ni, orang ni dia selalu keluar air mani. Jadi adakah dia boleh berniat sahaja aku mengangkat hadas? Boleh ke tidak? Jawapan dia tak boleh. Kerana apa? Dia tak boleh nak angkat hadas. Lepas mandi keluar air mani balik. Tak boleh nak mengangkat hadas. Jadi niatnya ialah sahaja aku mandi untuk membolehkan solat sahaja. Dan mandi dia macam mana? Mandi dia setelah masuk waktu. Dia sama kaedah dia macam orang yang selalu keluar darah istihadah. Maknanya kalau perempuan kalau keluar darah istihadah, dia wajib semayang. Tapi macam mana cara nak buat? Masuk waktu berwudu. Jadi sama kan macam ni. Masuk waktu kena mandi wajib. Bagi siapa yang ada penyakit selalu keluar air mani. Jadi niatnya adalah sahaja aku mandi untuk membolehkan solat, ataupun nak melakukan ibadah lain macam baca Quran dan sebagainya, sahaja aku mandi untuk membolehkan sebarang ibadat yang perlu mandi. Itu niat dia. Tetapi kalau bagi kita yang normal ini, yang ada sebarang penyakit, sahaja aku mandi wajib pun dah memadai. Kalau kita niat sahaja aku mandi, sah ataupun tidak? Sahaja aku mandi.
Tak sah. Tak sah. Sahaja aku bersuci pun tak boleh. Sahaja aku mandi pun tak boleh. Paling kurang dalam hati kita niat, sahaja aku mandi wajib. Paling kurang. Kalau kita sahaja aku mandi apa? Mandi apa tak tahulah kan. Jadi itu tak memadai. Paling kurang adalah sahaja aku mandi wajib. Jadi melafazkan niat adalah afdal. Maknanya kalau kita nak melafazkan niat, afdal lah. Tetapi tak boleh ketika dalam tandas tu kita menyebut nama Allah. Nama itu rafa'al yadat akbari an jamil badani lillahi ta'ala. Kan ada kalimah Allah tu tak disebut di dalam tandas. Jadi itu adalah melafazkan niat adalah afdal. Jadi itu yang pertama, rukun yang pertama iaitu berniat. Yang kedua adalah membasahkan semua anggota badan yang zahir, kulit dan rambut, serta meratakan air pada rambut hingga ke pangkalnya. Jadi rambut ini walaupun tebal, ia kena sampai ke kulit rambut, kena sampai ke pangkal. Contoh kalau kita berwuduk, kita telah bincangkan bagi jambang yang tebal. Kalau seorang tu jambang yang tebal, kalau dia berwuduk, dia boleh meratakan air di luarnya sahaja, tak memadai sampai ke kulit. Tetapi kalau mandi wajib ini, dia kena air tu sampai ke kulit, walaupun bulu dia tu tebal. Walaupun bulu jambang dia tu tebal, dia kena ratakan air sampai ke kulit. Kerana apa? Kerana mandi wajib ini meratakan air ke seluruh kulit, kulit badan, kuku dan sebagainya. Jadi kulit, rambut serta meratakan air pada rambut hingga ke pangkalnya. Jadi beberapa permasalahan ataupun yang perlu kita ambil cakna lah. Jadi permasalahan yang pertama, jika dicabutkan bulu yang tertinggal selepas mandi. Maknanya kalau kita mandi ada bulu yang tercabut. Contoh jambang kita tercabut, misai kita tercabut. Jadi selepas mandi tu berpuasa dia ada bulu ni. Jadi wajib kena ambil air, ratakan balik. Maknanya kena mengalirkan air ke tempat bulu yang tertanggal tadi. Itu kena ambil perhatian. Yang kedua adalah bulu hidung. Kalau bulu hidung, bulu mata wajib basuh ke tidak? Dalam ni wajib tak ke tak? Tak, kerana apa? Tak nampak. Contoh saya nampak tuan, tak nampak bulu hidung contoh. Jadi dia bukan zahir, dia adalah batin, maknanya tak nampak. Jadi kalau seseorang itu rambut dia bersanggul, berambut dia bersanggul dan dia syak, memang dia kuat yakin bahawa rambut itu memang tak rata air sampai ke kulit. Jadi dia wajib cabut sanggul itu. Ini bagi perempuan lah. Kalau perempuan, dia kena cabut sanggul itu, kena lepaskan rambut dia, kena bersihkan daripada pangkal hingga ke hujung rambut. Maknanya kalau bagi yang bersanggul, dia kena buka kalau dia kurang yakin. Tetapi kalau dia dah yakin, kalau tak buka sanggul pun air dah sampai ke kulit, tak ada masalah. Tapi sunat dia buka lah. Sunat dia buka. Dan juga wajib basuh dua lubang telinga yang zahir. Maknanya tepi ni, luar ni ataupun dalam ni, dia wajib basuh. Kerana apa? Kerana kalau kita nampak dari tepi, kita nampak telinga tu sampai ke lubang tu. Jadi kita wajib basuh. Jadi dan juga permasalahan-permasalahan macam kaki kita ada pecah-pecah. Kaki kita ada pecah-pecah, macam ada kaki kat tumit tu pecah-pecah. Jadi seseorang itu perlu meratakan air ke tempat-tempat yang pecah itu. Tetapi kalau nampak daging, tak wajib lah. Yang pecah-pecah tu masih kulit lagi maksudnya. Kerana apa? Kerana kita mandi wajib ni nak meratakan kulit, air ke kulit. Tetapi kalau nampak daging, tak perlu nak meratakan lagi. Tetapi kalau masih nampak kulit lagi, pecah-pecah, kena juga ratakan air. Maknanya kena gosok-gosok lah bahagian tu. Kena gosok-gosokkan bahagian tu. Dan juga bagi yang mempunyai ataupun yang selalu kita lupa, kalau mandi wajib ini ada bahagian satu lubang ni yang susah kita nak basuh, iaitu dubur. Jadi macam mana kita nak membersihkan dubur itu? Kita kena cangkung. Bila cangkung, kita ratakan air. Kerana apa? Kerana bahagian dubur ataupun sekitar dubur disebut sebagai masrabah. Masrabah ini sekitar dubur, iaitu apabila kita mencangkung, nampak zahir kalau kita mencangkung itu. Jadi bahagian tu yang kita wajib basuh.
Bahagian tu yang wajib kita basuh. Tapi kalau perempuan pun samalah. Kalau mencangkung nampak bahagian depan tu, bahagian depan itulah yang dibasuh. Tapi kalau sampai ke dalam tak ada lah. Maknanya yang terbuka itu yang wajib dibasuh. Kalau bagi yang belum sunat, contohnya ada kulit ujung tu kan, jadi kena basuh juga dalam dulu. Tapi kalau orang yang dah mati tak sunat, janganlah kita basuh pula. Tak senonoh ke mana. Maknanya boleh menjatuhkan maruah jenazah tersebut. Tapi kalau kita mandi sendiri, kalau bagi siapa yang belum bersunat, dia kena bersihkan dalam tu. Wajib bersihkan. Itu permasalahan yang kita kena tahulah. Farash wanita, dubur, itu benda-benda yang kita perlu tahu. Okey. Jadi dalilnya apa? Dalilnya hal ini berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya apabila ditanya tentang cara-cara mandi, dia menjawab, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu salasata akuffin wa yufiduha ala ra'sihi thumma yufidu ala sa'iri jasadihi. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 3 raup air dan menjirus air ke kepalanya, kemudian baginda menjirus pula ke seluruh badannya, iaitu meratakan air. Dia mula kat kepala 3 kali, kemudian kat badan dia. Riwayat Al-Bukhari. Hadis seterusnya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cara-cara mandi. Baginda bersabda, inna ma yakfiki an tahsi ala ra'siki thalatha asayatin thumma yufidina alayki al-ma' fatatqurina. Maksudnya memadailah engkau jiruskan 3 raup air ke kepala, kemudian ratakanlah ke seluruh badan. Dengan cara itu sucilah engkau. Jadi dengan dalil ini menunjukkan bahawa kita perlu meratakan air ke seluruh badan. Bukan setakat kulit sahaja, tetapi kuku pun kita kena ambil perhatian. Kalau kuku kuning, ada najis, ada hitam, itu yang perlu kita bersihkan. Ada kuku orang tu sampai hitam, macam mana dia nak mandi wajib? Dia kena bersihkan. Sebab itu fitrah manusia ni perlu untuk memotong kuku. Saya potong kuku setiap minggu, potong kuku kan. Sebab apa? Sebab senang nak mandi wajib. Senang nak mandi wajib, senang kita nak mengalirkan air ke kuku kita ni. Jadi hadis yang lain pula daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabah lam yaghsilha fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar. Qala Ali fa min thumma 'adaitu sya'ri. Maksudnya sesiapa yang meninggalkan pangkal rambut daripada terkena air ketika mandi janabah walaupun sehelai, maknanya tertinggal rambut ketika mandi janabah, mana air tak terkena sehelai rambut tersebut, Allah akan melakukan begini dan begini dengan api neraka. Maknanya dia diseksa di dekat neraka nanti. Maknanya dia kena seksa dekat neraka. Sebab apa? Sebab satu helai rambut sahaja tak terkena air. Bila satu helai rambut tak terkena air, mandi wajib itu tidak sah. Bila mandi wajib tidak sah, dia akan mengakibatkan ibadat yang lain. Contoh baca Quran dapat dosa kerana apa? Kerana mandi wajib tak sah. Solat nak buat pahala tapi tak sah, bahkan haram semayang dalam keadaan berjunub contohnya. Jadi sebabkan perkara yang kecil dia mengakibatkan perkara yang besar. Sebab itu Allah SWT mengazab bagi siapa yang mandi wajibnya tidak betul. Sebab itu kena berhati-hati. Jadi Ali berkata, sejak itu aku tidak menyukai rambutku. Riwayat Abu Daud. Dan sejak itulah Sayyidina Ali dia botakkan rambutnya. Maknanya botakkan rambutnya sebab apa? Sebab senang nak mandi wajib. Senang nak mandi wajib, maknanya tak adalah susah-susah ataupun was-was, senang botak je terus. Jadi senang nak mandi wajib. Jadi itu adalah cara mandi yang wajib. Ada yang pertama, ada yang kedua. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh yang lain, ada tambahan satu lagi, iaitu menghilangkan najis terlebih dahulu. Menghilangkan najis yang terdapat pada badan, dan apabila telah bersih, barulah meratakan air ke seluruh badan ataupun membasahkan semua anggota badan yang zahir tadi. Jadi yang ketiga adalah menghilangkan najis. Itu kena take note lah. Maknanya kalau nak mandi wajib, pastikan najis kita ni telah bersih. Contohnya sebelum keluar air mani, contohnya kan,
Dia kalau sebelum keluar air mani, sebelum kemuncak, ada air mani yang belum kemuncak lagi, disebut sebagai air mazi. Air mazi ni najis. Bila terkeluar, terkena tepi-tepi tu, jadi dia adalah najis. Sebab itu ulama mengatakan perlu bersihkan terlebih dahulu. Bersihkanlah. Kalau ada macam najis apa, kencing dan sebagainya, kena bersihkan terlebih dahulu. Itu rukun yang ketiga. Tapi tak disebut dalam kitab ni kerana apa? Kerana najis kita ni kadang-kadang tak ada pun. Sebab tu tak payah buat pun tak apa. Tapi tak payah situ. Ada pendapat ulama kata kena mandi 2 kali kalau ada terdapat pada najis. Tapi kita ikut Imam Nawawi mengatakan perlu mandi sekali sahaja. Kerana apa? Kerana kita telah pelajari bahawa najis ni ada 2, najis hukmi dan juga najis aini. Najis hukmi ini adalah najis dari segi hukumnya adalah najis, tapi disebabkan tak ada ainnya. Contohnya tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa, dia tetap najis. Contoh badan kita air mazi dah terlekat, dah hilang bau dan warna dan rasa dia dah jadi najis hukmi. Sebab itu kena ratakan air ke seluruh badan, kemudian barulah membasahkan semua anggota badan yang zahir tadi. Maknanya kena 2 kali ya. Tapi kita ikut Imam Nawawi cukup basuh sekali sahaja. Sebab apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad ataupun pendapat yang dirajihkan, kalau kita tengok Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi, kita sikit lah kan. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini adalah ulama sezaman. Maknanya sebelum itu ada ulama menguraikan pendapat ni, kemudian sampai ke zaman dia, Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi ini dia rajihkan pendapat ulama yang dulu. Maknanya dia rajihkanlah, tarjihkan. Maknanya lebih tulus, tengok betul tak pendapat ni, kemudian dia rajihkan pendapat tu. Kadang-kadang Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi ini berbeza pendapat dalam merajihkan pendapat itu. Jadi kalau kita nak pilih yang mana, kalau kita pilih Imam An-Nawawi, kita pilih pendapat Imam Nawawi. Tapi kalau tengok dalam bab ini, cukup basuh sekali sahaja mengikut Imam Nawawi. Tapi kalau kita nak ikut Imam Rafi'i, kita basuh 2 kali, nak membersihkan najis hukmi terlebih dahulu, kemudian barulah kita meratakan air ke seluruh badan. Jelas kan? Nak senang mana? Senang ikut Imam Nawawi lah kan. Okay, itu cara mandi yang wajib. Cara mandi yang sunat pula, ni yang ramai yang tak tahu. Cara ini disebut dalam ilmu fiqh sebagai sunat-sunat mandi. Maknanya kalau buat dapat pahala. Tapi kalau cara mandi yang wajib ini, kalau buat sah, tak ada masalah. Walaupun tak ada perkara-perkara sunat, contoh tak ada ambil wuduk pun tak apa, tetap sah mandi wajib tersebut. Tapi kalau cara mandi yang sunat ini kalau kita buat, lebih cantik, lebih cantik dan memperolehi pahala. Jadi kalau kita tengok dekat yang pertama ini, membasuh kedua-dua belah tangan di luar bekas air, kemudian membasuh kemaluan dan kotor-kotoran di badan dengan tangan kiri, kemudian seterusnya mengesat tangan tersebut dengan sesuatu yang bersih. Ini kalau kitab fiqh manhaji ini, pertama sekali dia cakap membasuh kedua-dua belah tangan. Tapi kalau kita tengok dalam kitab yang lain, first kali kena kencing dulu. Bila kita keluar air mani, bangun tidur, sebelum mandi wajib, kita kencing dulu. Itu sunat, kita kencing dulu. Kerana apa? Kerana mungkin air mani itu masih terdapat dekat kemaluan kita lagi. Jadi kita sunat kencing dulu. Mana bangun tidur, kencing. Yang kedua, apabila kita nak mandi wajib, kita kena menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, kita membaca bismillah. Kemudian barulah kita berniat mandi wajib. Niat mandi wajib bila? Ketika nak membasuh kedua-dua belah tangan ini tadi. Maknanya bila kita membasuh kedua-dua belah tangan di luar bekas air, maknanya kalau kita bangun mandi, ada macam kolah sebagainya, tak payah tu masuk air dalam kolah tu. Tangan kita dalam kolah tu kerana apa? Mungkin tangan kita jadi najis. Kita bersihkan air dekat tangan kita ni di luar mandi ni, di luar bekas air, kemudian membasuh kemaluan dan kotoran-kotoran di badan dengan tangan kiri. Maknanya kalau kemaluan kita ni, kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita nak mengambil wuduk. Kerana apa? Kalau kita dah mengambil wuduk, pegang kemaluan, batallah wuduk tu. Tetapi kalau kita membersihkan kemaluan kita dengan tangan kiri dan juga membersihkan anggota-anggota kita yang lain, jadi itu yang lebih afdal. Maknanya bersihkan dulu najis itu dulu, kemudian
dia seterusnya mengasat tangan tersebut dengan sesuatu yang bersih, macam kain dan sebagainya. Tapi kalau tak ada kain tak apalah. Jadi cara-cara tersebut berdasarkan hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya, qalat Maimunah wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil wusli faghasala yadayhi marratain aw thalathan thumma afghara ala shimalihi faghasala madhakira thumma masaha yadahu bil ardi. Jadi maksudnya Maimunah berkata, aku meletakkan air untuk Nabi SAW mandi. Baginda membasuh kedua-dua belah tangannya 2-3 kali. Kemudian membasuh kemaluan dan sekitarnya dengan tangan kiri. Dan selepas itu baginda mengesat kedua-dua belah tangannya ke tanah. Kalau kita tak ada tanah, bila air tak ada tanah, jadi kita bersihkan dengan sesuatu yang suci, macam tawel, kain lap tangan dan sebagainya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini adalah yang pertama. Maknanya bersihkan tangan dulu, kemudian kita bersihkan kemaluan kita dulu dengan tangan kiri. Kemudian kalau ada sekitar tu ada najis, bersihkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah barulah kita berwuduk. Barulah kita berwuduk dengan sempurna. Namun membasuh kaki tidak mengapa, dikemudiankan selepas selesai mandi. Maknanya kalau kita dah selesai mandi baru kita basuh kaki, menjadi masalah ataupun tidak? Tak. Kerana apa? Mazhab Syafi'i mengatakan mengambil wuduk ni tak semestinya terus menerus, tak semestinya disebut sebagai mualat. Dia boleh tunggu sekejap dan sebagainya. Maknanya kalau kita akhiri basuh kaki di hujung mandi wajib, itu dibolehkan. Maknanya ni disunatkanlah berwuduk dengan sempurna. Tapi kalau kaki tu kita basuh lalas, tak ada masalah. Maknanya selepas dah basuh kemaluan, barulah kita berwuduk. Tu yang kedua. Wuduk ni macam wuduk biasa kita nak semayang. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Itu yang wajib lah. Yang kedua. Yang ketiga adalah menyelati rambut dengan air, kemudian membasuh kepala sebanyak 3 kali. Mula kena sampai air tu, kena selat betul-betul menyelati rambut ni. Menyelati rambut dengan air, sampailah air tu hingga ke kulit. Ini sunat kalau kita dah yakin air tu dah sampai ke kulit. Tetapi kalau air tu kita tak yakin sampai ke kulit, jadi kat sini hukumnya adalah wajib. Yang sunatnya apabila menyelati rambut dengan air, apabila kita dah yakin air dah terkena air, tapi kita menyelati rambut juga. Menyelati rambut juga, jadi kat situ sunat kalau kita dah yakin. Kemudian barulah kita membasuh kepala sebanyak 3 kali. Maknanya bukan setakat menyelati rambut sahaja, tapi kita gosok-gosok keseluruhan anggota kepala kita ni. Hidung, kening, janggut, misai, kita ratakan dulu. Kemudian barulah kita membasuh kepala sebanyak 3 kali. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menjirus bahagian badan sebelah kanan diikuti sebelah kiri. Semua sunat mandi tersebut berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala min al-janabah bada fa ghasala yadayhi, wa fi riwayah 'inda al-Muslim thumma yufrigu bi yaminihi 'ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Maksudnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janabah, baginda memulakannya dengan membasuh kedua-dua belah tangannya. Dalam riwayat Muslim yang lain ada menyatakan, kemudian dengan tangan kanan baginda menjiruskan tangan kirinya, lalu baginda membasuh kemaluannya. Maknanya kalau kita ada kolah, kita ambil gayung, kita basuh anggota tangan kanan dulu, kemudian barulah basuh anggota kiri. Kemudian barulah anggota kiri kita ni kita bersihkan kemaluan kita. Bersihkan kemaluan kita. Maknanya kita mulakan di sebelah kanan terlebih dahulu, barulah kiri. Contohnya kalau telinga kanan dulu. Maknanya kalau apa yang ada dua anggota yang macam satu anggota, dua bahagian, dahulukan yang kanan terlebih dahulu, barulah kiri. Itu yang keempat. Hadis seterusnya daripada Maimunah radhiyallahu anha, "Ghasala farajahu ma asabahu min al-adha, thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-salah, thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usul sya'rihi, thumma yasubbu 'ala ra'sihi thalatha ghurafin bi yadayhi, thumma yufidu al-ma' 'ala jildihi kullihi." Maksudnya baginda membasuh kemaluan dan kotoran-kotoran yang mengenainya. Kemudian baginda berwuduk seperti wuduk untuk bersolat. Seterusnya baginda memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menyelati pangkal rambutnya. Kemudian barulah baginda menjirus kepalanya dengan 3 kali raup air, ataupun 3 kali
jirusan, dan juga meratakannya ke seluruh badannya. Kalau nak ratakan air ke seluruh badannya, dahulukan yang kanan. Maknanya kalau kita basuh yang kanan 3 kali, belakang 3 kali. Maknanya bahu kanan ni sampai ke kaki 3 kali. Kemudian belakang pula 3 kali. Kemudian barulah kiri sebanyak 3 kali. Belakang bahu kita ni 3 kali. Maknanya dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Jadi dalil yang menunjukkan sunat memulakan mandi dengan menjuruskan air di sebelah kanan badan pula ialah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa darajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka memulakan perbuatannya dengan yang kanan ketika memakai kasut, menyisir rambut, berwudu, mandi dan apa-apa sahaja yang dilakukannya. Jadi apa-apa sahaja ini bukannya setiap perkara. Dekat sini merujuk kepada apa-apa perkara yang mulia ataupun yang dihormati. Contohnya pakai selipar kanan dulu. Kalau masuk masjid, masuk kaki kanan dulu. Tapi kalau perkara yang keji, contohnya masuk tandas, jadi kita masuk kanan ke kiri, masuk ke kiri. Jadi apa-apa sahaja yang dilakukannya ini bukan semua perkara masuk ke kanan, tetapi apa-apa perkara yang mulia barulah masuk ke kanan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu yang keempat. Yang kelima pula adalah menggosok badan dan berturut-turut antara basuhan anggotanya sebagai jalan keluar daripada pegangan mazhab Maliki yang mewajibkan basuhan anggota secara demikian. Kalau kita tengok mazhab Maliki, sama juga macam wudu, kena mualat ataupun kena terus berturut-turut. Maknanya tak boleh tanggung. Contohnya 8 pagi basuh pusat hingga ke kaki, kemudian kita stop kejap. Kemudian pukul 12 sebelum zuhur kita basuh kepala pula sampai ke pusat. Jadi mazhab Maliki dia tak benarkan, maknanya tak sah. Tetapi kalau kita boleh ke tidak, kita boleh. Tetapi kalau nak sunat, kita berturut-turut, maknanya terus serentak basuh semuanya. Jadi itu adalah berturut-turut ni adalah sunat. Dan juga menggosok badan. Menggosok badan ini sunat, tetapi dia menjadi wajib apabila kita tak yakin anggota tu sampai ke bahagian dia. Contohnya badan kita ni gemuk, ada berlipat-lipat. Tak boleh kena air melainkan kena gosok. Kat situ barulah wajib. Tetapi kalau kita yakin anggota tu sampai ke badan tapi kita gosok juga, itu baru sunat. Wajib dia adalah apabila kita tak yakin air tu sampai ke bahagian anggota kita. Contohnya telinga. Kalau kita masuk air, kita tak gosok, air tak sampai ke telinga. Jadi wajib kita gosok telinga kita, ketiak kita, apa-apa yang berlipat. Kaki kita contohnya, kaki kita yang berlipat ni macam ni, ini pun yang wajib kita basuh. Ini pun wajib kita basuh. Kadang-kadang orang tak perasan, dia basuh air, dia basuh yang tumpu dekat jari dia, sedangkan belakang dia ni ada berlipat. Jadi ni yang wajib dibasuh. Kadang-kadang ada orang terlepas pandang. Ni macam ni kan. Ini yang selalu orang terlepas pandang. Dia lebih dahulukan yang depan tu berbanding dekat belakang tu. Jadi macam tumit, macam siku. Jadi perkara-perkara yang pelipat-pelipat ini, kalau kita tak yakin air sampai ke badan, wajib menggosok badan tersebut. Tetapi kalau kita yakin air itu sampai, kita sunat untuk menggosok badan kita. Itu yang kelima. Yang keenam ialah menyempurnakan basuhan pada lipatan anggota badan, seperti 2 telinga, lipatan kulit perut, ketiak dan di dalam lubang pusat. Perbuatan ini menjadi wajib sekiranya kuat sangkaan bahawa air tidak akan sampai ke tempat-tempat tersebut melainkan dengan cara demikian. Maknanya kena menyempurnakan basuhan tu dekat pelipat-pelipat kita. Contohnya kalau lubang pusat, wajib basuh lubang pusat dan sebagainya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dah selepas selesai kita basuh semua badan kita ini, kita dah menyempurnakan bahagian pelipat-pelipat semua tu, barulah mengulangi basuhan sebanyak 3 kali berdasarkan kias kepada basuhan ketika berwudu. Maknanya macam mana? Maknanya kalau kita praktikal dia, mula kita nak mandi wajib, first kali kita kencing tu. Kita kencing dulu. Kedua, kita menghadap kiblat. Kemudian time nak basuh tangan tu, kita berniat mandi wajib ketika itu.
Bila berniat mandi wajib ketika membasuh tangan, tak ada masalah, sebab tangan pun anggota badan. Tangan pun anggota badan. Jadi tangan ni kita basuh dulu, kemudian dengan tangan kiri ini kita membasuh kemaluan kita. Basuh kemaluan kita, basuhkan najis-najis sekitarnya, kemudian barulah kita berwuduk. Berwuduk macam biasa. Tapi kalau kita nak mendahulukan basuhan anggota kaki kemudian pun tak ada masalah. Kemudian barulah kita menyelati rambut, membersihkan rambut sekitar ni, telinga kita dan sebagainya. Dah bersih dekat bahagian kepala ni, barulah kita basuh sebanyak 3 kali. Kemudian badan kita pula, belah kanan ni kita bersihkan apa-apa yang patut, kuku-kuku kita, celah-celah kita ni sebanyak ni, dah bersihkan semua sampai ke hujung kaki, barulah basuh sebanyak 3 kali. Kiri pun macam tu juga. Maknanya dah selesai lah. Barulah sebanyak 3 kali, belah kanan, belah kiri 3 kali. Barulah sempurna. Ataupun itu yang paling afdal yang perlu kita lakukan. Kemudian kalau kita nak terus sembahyang, boleh tak? Jawapan dia boleh. Kerana apa? Kerana kita berwuduk ketika selepas dah pegang anggota kemaluan. Pegang kemaluan kan batal wuduk. Tapi kalau kita ambil wuduk selepas dah pegang kemaluan, dan selepas ambil wuduk tu kita tak sentuh lagi dah kemaluan kita, jadi dekat situ kita boleh terus sembahyang tanpa memperbarui wuduk lagi. Maknanya boleh. Maknanya kalau kita tak ambil wuduk sekalipun, tapi kalau kita niat nak mengangkat hadas besar, hadas kecil pun terangkat sekali. Hadas kecil pun terangkat sekali. Maknanya tak ada niat wuduk pun tak apa, boleh terus sembahyang. Jelas Kita pergi sedikit dekat perkara makruh ketika mandi. Pertama, menggunakan air secara berlebih-lebihan sebagaimana yang diterangkan dalam perkara-perkara makruh ketika berwuduk. Ini kerana perbuatan tersebut tidak mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad wa yatawaddau bil mud. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan segantang hingga 5 cupak air dan berwuduk dengan secupak air. Maknanya Nabi ini mandi dia tak terlalu banyak menggunakan air. Tetapi tak boleh juga kita terlalu kurang menggunakan air. Dalam mazhab Syafi'i menyatakan tak boleh makruh menggunakan air kurang daripada 1 syak. 1 syak ni lebih kurang liter sekarang ni 3.145 liter. 3.145 liter. Contohnya ada 2 botol air 1.5 liter, 1.5 liter dah 3 liter. Lebih ke sedikit air tu. Maknanya tak boleh kurang daripada tu, kalau tak makruh. Tetapi tak boleh juga lebih. Kalau lebih termasuk juga dalam hukum makruh. Maknanya sederhana sahaja. Lebih kurang 3 ke 4 liter, tak payahlah sampai bergelen-gelen. Kita mandi ni kalau kita was-was, kita sampai bergelen-gelen kita mandi. Sedangkan mandi wajib ni meratakan air. Bukannya kena air sampai ke seluruh badan, bukannya kena simbah semuanya. Tapi kalau kita ada air sini, kita ratakan, itu dikira sebagai rata. Maknanya kalau kita menggunakan air sedikit yang sederhana, tiada masalah. Hadis seterusnya daripada Jabir radhiyallahu anhu yang ditanya tentang mandi, katanya, yakfika sa'un, faqala rajulun ma yakfini, faqala Jabir, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran khairun minka. Cukuplah engkau mandi di dalam segantang air. Lalu seorang lelaki berkata, ini tidak mencukupi bagiku. Jabir menjawab, ia telah pun mencukupi bagi orang yang lebih baik dan rambutnya lebih lebat daripada engkau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut Rasulullah dia panjang mana? Panjang tak rambut Rasulullah? Panjang mana? Dia dalam kitab Syama'il Nabi, rambut Rasulullah ni ada 3. Melepasi cuping, maknanya sampai ke cuping, sampai ke tengah ni, dan juga sampai ke bahu. Kemudian ada seorang lelaki ni, boleh tak aku mandi lebih pada segantang air ni? Tak boleh. Kerana apa? Rasulullah pun mandi segantang air. Walaupun rambut Rasulullah lebat, walaupun badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang baik. Rasulullah ni badan dia tegap. Ini mungkin orang yang tanya ni kurus lah badan dia. Badan dia kurus. Tapi Rasulullah walaupun badan dia cantik, rambut dia panjang, lebat, tapi tetap menggunakan segantang air. Maknanya kalau lebih, makruh.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah mandi di air yang tenang. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun." Faqala ya Abu Hurairah, "Kaifa yaf'al?" Qala yatanawaluhu tanawulan. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu yang junub mandi di dalam air yang tenang. Orang ramai bertanya, "Wahai Abu Hurairah, bagaimanakah sepatutnya dilakukan?" Abu Hurairah menjawab, "Ambil air dengan tangan atau bekas kecil berserta niat mencedok sekiranya air itu sedikit, supaya tidak menjadi mustakmal disebabkan bersentuh dengan tangan, atau ambil sedikit air daripada bekas sebelum berniat mengangkat janabah. Kemudian berniat membasuh tangan dan ambillah air seterusnya dengan tangannya itu." Tangan kita ni, kalau kita ambil kat kolah contohnya, kita ambil wudu, tangan kita selepas dah ambil wudu tu, tangan kita ni, air yang terdapat dekat tangan kita ni jadi air mustakmal. Jadi air mustakmal. Sebab tu kalau kita ambil pakai gayung kan, gayung kat kolah tu, kemudian kita ambil wudu dekat gayung tu, gayung tu lebih 2 kolah ataupun tidak? Tak, dia tak lebih 2 kolah. Tapi kalau kita ambil tangan kita basuh ni, tangan kita ni akan jadi air mustakmal. Tetapi kalau kitab mengatakan, kalau kita berniat mencedok sekiranya air itu sedikit, kita niat sebagai tangan kita ni sebagai pencedok. Bukan sebagai air ni, bukan nak tangan kita ni sebagai anggota kita perlu basuh, tetapi niat tangan kita ni sebagai pencedok, kemudian barulah air itu tidak menjadi air mustakmal. Faham tak? Niat tangan kita ni sebagai pencedok. Maknanya boleh tak kita ambil gayung, kita ambil wuduk dekat gayung tersebut? Jawapannya boleh, kalau kita niatkan tangan kita sebagai pencedok, bukannya sebagai anggota yang perlu kita basuh pada nak mencedok tu. Jelas tak? Ke tak faham ni? Faham ya? Jadi janganlah mandi di air yang tenang. Hikmah tegangan tersebut adalah kerana perasaan seseorang berasa jijik menggunakan air yang telah dibuat mandi dengan apa cara sekalipun. Perbuatan itu juga membasihkan air, disebabkan ia tidak sesuai lagi dibuat bersuci sekiranya kurang daripada 2 kolah, kerana telah jadi air mustakmal dengan perbuatan mandi tersebut. Kalau kurang daripada 2 kolah, mandi dalam air yang tenang itu, 2 kolah besar mana? Siapa ingat? 2 kolah besar mana? Ni tak belajar dah ni. So tanya masuk. 2 kolah tu besar mana? Kalau ikut kiraan sekarang, kalau 4 segi, macam apa, petak macam kolah ni, 60 cm panjang, 60 cm tinggi, 60 cm lebar. Maknanya sikit lah, 60 cm lebih kurang ni je, panjang ni 60 cm. Kalau panjang ni lebar ni panjang ni tak besar sangat 2 kolah ni. Tapi kalau kolah kita kat luar ni berapa banyak kolah tu? 5 kolah, 6 kolah tak tahu lah kan. Tapi 2 kolah itulah besar dia. Maknanya kalau kurang daripada tu, mandi air dalamnya, air itu jadi air mustakmal. Tetapi kalau lebih daripada 2 kolah, air itu tidak jadi air mustakmal. Contohnya mandi wajib dekat swimming pool, boleh tak? Jawapannya boleh. Dia tak jadi air mustakmal selepas tu kerana apa? Lebih daripada 2 kolah. Jadi orang ramai pada kebiasaannya memang sentiasa perlu menggunakan air tersebut, disebabkan itulah dilarang mandi di dalamnya. Itu berkenaan dengan mandi di air yang tenang. Saya nak tanya, mandi wajib dalam keadaan bogel boleh ke tak? Boleh. Jawapannya boleh. Tapi yang afdal dekat mana? Afdalnya ialah mandi dalam keadaan ada pakaian. Tak adalah pakai serban ke jubah, bukan. Cukup tutup kemaluan yang besar, kemaluan yang berat. Spender lah, macam kita spender boleh untuk mandi wajib. Tapi kalau bogel tak ada masalah. Pastikan mandi dalam tempat yang tertutup ataupun mandi dekat depan bini kita. Boleh lah. Tetapi kalau tempat yang terbuka tak boleh. Tetapi ada sebahagian ulama mengatakan, kalau kita kekurangan air sampai kan kita perlu catu air tersebut, kita lebih afdal mandi bogel. Kerana apa? Kerana apabila kita dalam keadaan berpakaian, kita susah nak mengalirkan air dekat anggota badan kita tu. Jadi apabila kita perlu catu, kita elok kita bogel. Tapi kalau air banyak, eloklah kita berpakaian. Cukup sekadar ini sahaja. Ada apa-apa pertanyaan?
kena mandi lepas azan. Macam mana nak sembahyang jemaah? Sebab tu iqamat, azan dan iqamat masa dia 10 minit. Masanya 10 minit. Kalau rumah jauh daripada Sembahyang kat rumah lah. lah. Dan macam mana memang tak boleh. Kena sembahyang masuk, kena mandi time masuk waktu juga. Masbuk pun boleh. Sebab itu ada, kalau ikutkan sebenarnya nak tunggu azan dan iqamat tu tak cukup 10 minit sebenarnya. Waktu azan dan iqamat ini yang saya belajar lah, waktunya adalah waktu purata dia tu, mengambil masa tu apabila kita nak bersiap-siap. Cukup tak 10 minit kita nak bersiap-siap, kita nak berjalan dan sebagainya. Tapi kalau 10 minit tu cukup, tak ada masalah lah. Tapi kalau eloknya subuh 15 minit. Kenapa? Orang nak siap-siap, orang nak mandi. Tapi kalau zuhur elok 10 minit kan. Jadi waktu tu lah, waktunya adalah waktu yang sesuai untuk orang jemaah ni datang. Boleh tak? Cukup tak 10 minit? Ada tak orang tu sampai masbuk? Ada zaman Rasulullah, waktu subuh nak habis waktu dah baru sembahyang jemaah. Kenapa? Tunggu orang. Macam tu juga kita ni, kita nak tunggu orang, kita tengok waktu dia. Kalau subuh ni elok lepas 20 minit ke 10 minit ke macam mana? Ikut keperluan lah, ikut sekitar masyarakat ni macam mana. Tapi kalau 10 minit dia mandi wajib, sempat tak? Sempat asalnya mandi wajib 10 minit, tak ada masalah. Lepas tu teruslah pergi. Masjid kalau nak sembahyang jemaah sekali pun, pilih masjid yang berhampiran, surau yang berhampiran. Kalau surau berhampiran 1 minit 2 minit sampai dah. Kalau naik motor cepat. Boleh dia sembahyang jemaah. Kalau dia tak dapat ni pun dia masbuk je lah. Boleh. Jadi rata air. Janji menempati 2 rukun ni, berniat dan juga membasuh anggota seluruh badan. Ikutlah kaki kiri dulu ke kanan dulu ke, tapi dia menjagai sunnah lah. Sebab apa Rasulullah dia mendahulukan yang kanan. Lepas berwudu, kita mandi, tangan tersentuh alat kemaluan. Sebab apa? Kita niat bila? Niat basuh tangan tadi. Kemudian kita basuh anggota kemaluan, tak ambil wudu lagi. Kemudian kita baru ambil wudu. Maknanya kita tak batal wudu lah kalau tak terkena kemaluan. Masa kita mandi juga. Bersihkan. Maknanya niat mandi ketika bersihkan tu. Kemudian barulah wudu. Baru kita mandi kan? Lepas wudu baru kita mandi. Tak, dia sebenarnya yang sunnah. Kalau nak macam tu pun tak ada masalah. Tapi kalau tuan bayangkan, ambil wudu. Ada riwayat kata dia suruh wudu dulu. Okey, kalau kita ambil wudu, kemudian kita mandi wajib, kena tak basuh kemaluan tu? Kena basuh, pegang tak? Kadang-kadang kan bawah tu ada pelipat-pelipat kan, kena basuhkan juga. Jadi kalau kita pegang, batal. Jadi bila batal, lepas mandi wajib tu, kita kena berwudu balik. Jadi yang paling elok, time basuh tangan tu, kita niat mandi wajib. Kerana apa? Air terkena anggota, tak semestinya kepala, tak semestinya kaki, dia mesti anggota badan. Tak kisahlah mana-mana. Kalau tangan kita dah niat mandi wajib, tak ada masalah. Kemudian kita nak berwuduk dan tu ke, tak ada masalah, boleh je. Itu yang paling sebaiknya lah. Kalau nak ikut cara sebelum mandi wajib berwuduk, tapi kena pegang juga. Suruh pun je kena ambil wuduk balik. Saya ada pertanyaan lagi ya? Okey, cukup sekadar ini sahaja. Yang baik datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua yang datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf ada terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aku ni qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah Al-Mas.